Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 kimia. Okey, so hari ni kita nak tengok, okey, sepatutnya untuk ikatan kovalent, okey, untuk ikatan kovalent kamu dah buat. Okey, untuk ikatan ionik, sudah ke belum Aina? Ikatan ionik sudah siap, sudah saya bincangkan ke belum? Mana cikgu? Ikatan ionik muka surat 81. Dah. Oh dah 81 dah. Kalau sekiranya ionik kita dah settle, so hari ni kita nak buat ikatan kovalent. Okay, so soalan page 83, okay, muka surat 83, example 2, contoh yang kedua. So, kalau perkongsian untuk, dia kata untuk oksigen. Okay, untuk oksigen, so pertama sekali kamu kena ketahui, okay, berapa dia punya electron arrangement, 2.6. So, macam mana O tu boleh terbentuk? So, maksudnya sekarang ni, so O, okay, lukiskan. Saya rasa dah lukis. Ini pun saya dah buat dulu. So, sepatutnya ini kamu buat sendiri. Tak perlulah cikgu nak tuliskan. Okay. So, O, okay. Ini adalah dia punya nukleus. Ini shell yang pertama. Saya tunjukkan satu. So, nanti kamu buat sendiri ya. So, 2. So, pastikan kamu bertanggungjawab lah dengan kerja kamu. Kalau kamu tak buat, so saya tak boleh nak akses kamu. Saya nak taksir kamu pun tak boleh. Okay? Okay. So, contohnya 26. So, dia perlukan lagi 2 elektron untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okay? Susunan elektron yang oktet. So, that's mean, so bagaimana dia nak lengkapkan dia? So, dia akan panggil lagi satu atom oksigen untuk berkongsi bersama dengan dia. Okay, untuk berkongsi bersama dengan dia. So, that's mean that is a share together. Dia kongsi bersama-sama. Bila dia kongsi bersama-sama, maksudnya ikatan kovalent yang akan terbentuk. Okay, kenapa ramai pelajar yang tak masuk hari ni? Selalu 4 beta ramai je pelajar. Okay, ini adalah simbol O. Okay, ini adalah simbol. So, cikgu kat sini, cikgu nak buatkan dia. So, dia perlukan lagi 2. So, maksudnya atom untuk oksigen ini, okay, kalau kamu lupa lah, okay, dia akan share. Dia akan kongsi 2 juga elektron dengan dia. Okay, bila dia kongsi 2, so maksudnya cukuplah. Cukuplah dah mencapai susunan oktet, iaitu 2, 4, 6, 8. So, kalau yang ini pula, 2, 4, 6, 8. So, sudah. Okay, sudah lengkaplah susunan untuk molekul oksigen. So, O2 akan terbentuk. Okay, semua orang faham? Lukis ya. Kamu hanya perlu lukis yang ini saja. Okay, kalaulah soalan itu minta untuk kamu lukis dia punya apa namanya? Lewis structure. Okay, masih lagi ingat tak Lewis structure? So, kalau Lewis structure, okay, Lewis structure itu bermaksud susunan untuk elektron valence sahaja. So, susunan untuk elektron valence sahaja, maksudnya begini. So, boleh catat lah ya. Boleh catat. Okay. So, maksudnya dia share together kan. Dia share together, maksudnya kamu lukiskan ini. Okay, dia punya simbol. Kemudian kamu tuliskan dia punya elektron valence. Okay, elektron valence dia saja. So, ini. So, dia akan share dengan satu lagi sebanyak 2. So, kalau kamu tengok sini, bila dia share 2, maksudnya ikatan apa ni? Ini ikatan apa? So, inilah ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2. Okay, maksudnya O tadi, okay, O, dia akan double bond dengan O lagi. Inilah ikatan dia. So, ini baru lukisan. So, saya nak ajar kamu bagaimana nak menulis. Okay, kadang selalunya lah ya, soalan untuk bab 5 ni dalam soalan esei. Okay, bila dalam soalan esei, so please pay attention. Okay, please pay attention. So, for the first question, that is the A. Okay, tengok ya, muka surat 83. Atom oksigen dengan susunan elektron dia adalah 26. Kena cakap. Okay, untuk esei yang pertama, kamu kena sebut mengenai susunan elektron. Okay, susunan elektron untuk atom. Okay, kamu jangan tertinggal atom. Okay, atom oksigen. Okay, kamu cakap susunan dia adalah 2.6. Okay, 2.6 memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron yang apa? Susunan elektron yang
Tolong Oktet. jawab. Oktet. Okay. Siapa yang kali ni menjawab soalan saya? Okay, saya akan terus bagi dia TP4. So, please active in my class. Okay, tolong aktif dalam kelas saya. Okay, untuk mencapai susunan oktet yang stabil. Okay, kemudian jawapannya nombor 2. B. Dua atom oksigen berkongsi berapa pasang elektron? 2. Pandai. 2. So, 2 pasang elektron. Okay, 2 pasang elektron. Kemudian untuk C. Bilangan pasangan elektron dikongsi adalah berapa pasang? 2. 2. Okay, Sarah saja jawab hari ni. Okay, kita pergi kepada contoh nombor 2. Okay, contoh nombor 2. Okay, kamu tengok ya. Contoh nombor 2, B. Okay. B. Bukan B lah cikgu. Dia adalah soalan nombor contoh 3. Okay, so kita tengok. Contoh 3. Okay. Contoh 3 pula adalah antara nitrogen. So, kalau dibagi satu sahaja formula, okay, dia bagi satu sahaja atom, okay, maksudnya contoh dia bagi N sahaja. Tak tebal. Bagi N sahaja. So, dia mesti dia akan berkongsi dengan diri dia juga. Berapa dia kongsi? Itulah yang kamu kena selesaikan. Kamu tak apa dulu, N nak kongsi dengan apa? Nak hidrogen ke apa? Tak. Dia hanya bagi N saja. So, N sahaja yang akan kamu kongsi di antara atom N sahaja. So, maksudnya, kamu tahu bahawa susunan untuk nitrogen adalah, yang pertama kamu kena pasti susunan elektron dia berapa? 2.5. So, 2.5 bermaksud dia perlukan lagi berapa elektron untuk mencapai susunan oktet? 3. Pandai. So, dia perlukan lagi 3 elektron. So, untuk mencapai susunan oktet. Okay. So, lukis. Jom kita lukis sama-sama. So, bila kamu lukis, pastikan ada nukleus. Okay. So, bila kamu pelukis, ini nukleus, baru you lukiskan kepada the first shell. Petala yang pertama. Kemudian baru masuk the third shell. Okay, baru kamu masukkan. Alamak, kenapa besar benar cikgu punya ni weh. Okay, so lukiskan shell yang kedua. Okay, so bila nampak ini, dia nak kongsi berapa? Cikgu cakap tadi dia nak kongsi 3. Macam mana kita nak susun agak-agaknya? So kamu lukiskan. Saya rasa saya dah sebut dah ni dalam kelas. So dia ada 5. So macam mana nak jadikan dia kongsi dengan 3? Nak jadikan dia 8. So, mestilah dia ada 3 elektron yang berkongsi dengan 3 lagi. So, sini 2. So, cukup 5. So, kita lukiskan satu lagi. Dia nak kongsi 3 tau. Nak kongsi 3. Gini tak. Alamak buruknya. So, dia kongsi 3. Okay. So, dia kongsi 3. 1, 2, 3. Okay, so kemudian 3 nitrogen lagi. Okay, kemudian ini. Okay, kemudian ini. Okay, so kamu nampak tak ni? Oktet ke tidak? Okay, cuba kira. 2 tambah 6, 8. 6 tambah 2, 8. So, maksudnya dia dah mencapai susunan yang oktet. So, maksudnya apakah sebatian yang terbentuk? N. N ada berapa? N ada 2. Maksudnya N 2. Okey. Kemudian, N. Macam mana nak lukiskan Lewis structure? Tengok betul-betul. Lewis structure cikgu cakap tadi apa? Hanya elektron valence saja yang terluar saja. So, sini dia kongsi 3. 1, 2, 3. So, dia will be share with the 3 elektron. Okay, kalau kamu nampak sini, setiap dia share mesti pair. Mesti antara pasangan. Itu bermaksud bahawa ikatan apa? Ikatan ganda 3 sudah terbentuk. So, ini adalah ikatan ganda 3. Okay, ini adalah ikatan ganda 3. Okay, dah siap. Okay, soalan explanation. Okay, please refer. Okay, tolong tengok soalan explanation awak. Okay. Atom nitrogen. Okay, ini page 84 ya.
Okey, atom nitrogen dengan susunan elektron 25 memerlukan berapa elektron? Berapa Tiga. elektron? 3. Okey, 3. Kemudian untuk Oktet. oktet. Okey. 2 atom nitrogen berkongsi 3. 3 pasang elektron. Elektron oktet yang stabil membentuk satu molekul nitrogen. Setiap atom nitrogen mencapai susunan elektron Oktet. oktet. Okey. Bilangan pasangan elektron dikongsi adalah 3. 3. Ai, ajakkan Sarah je jawab. Mimi mana? Si Fahira. Mana? Syazwan mana? Mana yang lain? Mana? Saya jawab sambil tutup mic. Sambil tutup mic tak payahlah. Buka lah mic tu. Dengarlah sikit suaranya handsome, merdu, lemak, beristari. So, yang hadir hari ni adalah 14 sahaja. Oh, semakin kurang pelajar yang hadir, pelajar beta ni. Nampak gayanya? Okey, kita pergi tengok example 4. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni pun cikgu sudah tunjuk. Okey, cikgu sudah tunjuk dekat apa namanya? Sorry. Okey, dekat ni. Cuba kamu buat sendiri dulu. Saya rasa ini pun cikgu dah tunjuk hari tu. So, tak payahlah kamu nak. Saya rasa tak payah saya bincang pun tak apa sebenarnya. Okey, example number 4. So, contoh nombor 4. So, untuk contoh nombor 4 ni, okey, dia dah siap-siap bagi hidrogen dengan klorin. So, hidrogen dia punya bilangan dia 1. Klorin dia punya elektron, susunan elektron dia adalah 2.8.7. So, hidrogen sini dia memerlukan 1. Klorin sini memerlukan 1. Pastikan kamu semuanya sebutan tu kena betul. Atom hidrogen mempunyai 1 elektron. Susunan elektron 1. Susunan elektron untuk atom klorin ialah 2.8.7. Kena cakap. Okay, kena cakap. Cikgu dah ingatkan So, nanti make sure you punya essay question. Nanti saya akan bagi untuk cuti sekolah nanti. Jawab untuk soalan essay. Saya nak tengok bagaimana kamu jawab soalan essay. Okay, so sekarang ni macam mana nak kongsi? So, kita lukiskanlah kongsian dia. So, hidrogen kata, saya nak 1. Saya nak 1. So, nitrogen, hidrogen dia nak 1. Okay, 1 dekat sini. Alah, 1 tak nampak lah. Okay. Kemudian, klorin dia kata, saya pun nak 1. So, kamu pun lukislah 1 lagi. So, dia kongsi. So, bila dia kongsi kat sini, so, cikgu punya lukisan ni tak berapa cantik ya. Nampak gayanya hari ni ya. So, kita padam balik. Duduk. Lukis cantik. H. Okay, semua orang lukis ya. Pastikan semua orang lukis. Jawab soalan cikgu. Nanti kalau korang tak lukis, korang tak nampak dan tak faham. Okay, 2, 8. Okay. So, sini dia punya susunan dia adalah Cl. So, maksudnya dia ada satu lagi lah. So, cikgu tertinggal. So, pastikan lukis sama-sama. So, dia kongsi 1 elektron. Maksudnya, atom klorin akan berkongsi 1 elektron. Okay, dia akan kongsi 1 elektron. Manakala, untuk hidrogen, dia akan berkongsi 1 elektron juga. So, apakah yang terbentuk? So, benda yang molekul yang terbentuk adalah CSL. Kenapa dia kena kongsi? Kamu kena cakap. Atom hidrogen akan berkongsi 1 elektron bersama 1 atom klorin. Untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Begitulah kamu kena sebut. Okay. So, bagaimana kamu nak lukiskan Lewis structure kamu? So, nak lukiskan Lewis structure hidrogen, Cl. So, dia perlukan, dia ada 1. Tapi klorin dia ada pun ada 1. So, lukiskan dekat sini. Okay. Okay, lukiskan. 1, 2. Kamu untuk Lewis hanya membuatkan dia punya structure yang kat luar. Tapi, kena ingat bahawa, okay, kalau dalam soalan essay,
Okay, sekiranya dia suruh lukis, kamu tidak boleh melukis Louis ini. Kamu kena lukis yang ini. Tak boleh. Sebab yang ini kamu tak akan dapat markah penuh. Tak sekira lah soalan esei ke, soalan struktur ke. Kalau kamu buat ini, kamu tak akan dapat markah penuh. Sebab apa? Lukisan kamu tiada nukleus. Okay, tiada nukleus. Dan kamu punya susunannya akan okey dah. Yang ini kalau macam ni kamu lukis ni hanya kamu dapat satu markah saja. Sepatutnya markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Okey. Kemudian, okey, jom kita jawab sama-sama. Okey, mana tadi? Apa hidrogen? Atom. Atom. Atom hidrogen dengan susunan elektron. Buka mic semua orang. Buka mic. Okay, berapa dengan susunan elektron? Aina, kau punya suara mana? Dah hilang dah. Aiman? 1. 1. Ya Allah, kenapa lah koma ni? Okay, dengan susunan 1 memerlukan lagi berapa elektron? 1. 1 untuk mencapai susunan Duplet. duplet. Macam dah pernah jawab je ni. Atom klorin dengan susunan elektron 287 memerlukan berapa elektron? 1. 1. Untuk mencapai susunan elektron yang Oktet. oktet. C. Apa atom klorin? Berapa atom klorin? 1. 1 atom klorin berkongsi 1 1. pasang elektron dengan 1. 1 atom hidrogen membentuk molekul HCl. Okey, nombor D. 1 atom klorin menyumbang 1 elektron dan 1 atom hidrogen menyumbang 1 elektron untuk dikongsi bersama. Okey. E. 1 atom klorin membentuk 1 ikatan kovalen tunggal dengan 1 atom hidrogen. Ikatan tunggal tu maksudnya HCl. So, ini ikatan tunggal. Okey, kemudian atom klorin mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan atom hidrogen mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Dia tak kata oktet sebab dia adalah 2. So, sini 2. Dia mesti duplet. 2. Helium duplet. Helium tapi dia tak bertindak balas lah. Sebab dia sudah dia dah mencapai susunan duplet. Okay, cuba tengok example nombor 5. Contoh nombor 5. Okay, contoh nombor 5 dia bagi karbon dioksida. Maksudnya dia bagi karbon dan oksigen. So, untuk karbon, dia punya elektron, susunan elektron dia adalah 2.4. Untuk oksigen adalah 2.6. Ini bermaksud, okay, karbon memerlukan lagi 4. Oksigen memerlukan lagi 2. So, bagaimana dia nak susun? So, kamu fikirkan. Kalaulah dia kongsi ini 1, so baru 1 dia dapat. Kalau dia kongsi 1, dia kongsi sini, namanya, dia nak kongsi 4. 2 lagi macam mana? So, tak valid lah. So, bagaimana kamu nak buat? So, susunkan karbon dulu. So, susunkan karbon dulu. So, karbon. Alamak. Okay, karbon tengah-tengah ya. Okay, karbon. So, susunan dia first shell, second shell. Okay. Cikgu nak lukis tu kena cantik, kena bulat betul ke? Tak kena pakai kompos ke? Tak perlu. Okay, tak perlu. Okay, 1, 2. Okay, ini adalah oksigen. Ini pun cikgu dah tunjuk dah hari tu. Kalau tak buat juga tak tahulah kau malam. Tengok tu, nampak tak cikgu punya tangan? Ni oksigen. So, oksigen, 2 oksigen. So, jom kita lukiskan. So, dia 2. So, dia ada 4. Dia akan kongsikan 2. Okay, dia nak 4. So, yang ini pula. Okay, yang ini pula dia ada 2, 6. 2, 6. 6.
Berapa? 4, 6. 2, 4, 6. Tu, 2. Okay, so formula dia adalah CO2. C ada 1, O ada 2. Siapa-siapalah yang dah lupa pengajaran cikgu hari tu. So, maksud dia kat sini C. Okay, C dia ada O kat sini, dia ada O kat sini. Okay, itu bermaksud C tadi dia akan kongsi 2 elektron ya. 1, sini. So, sini pun kamu lukiskan dia punya valence dia sahaja. Okay, elektron valence sahaja. So, yang ini adalah dia ada daripada karbon. So, ini ikatan apa? Ini ikatan ganda 2. So, kalau kamu lukis C double bond C, C double C, sini O, sini O. Okay, so ini tadi adalah ikatan tunggal. Oh, okay, dah. Siap. Okay. So, Muhammad Faris, faham ke tidak? Faham juga. Faham. Betul ke tidak? Syazwani. Syazwani, mana suara awak? Ya. Ya, apa yang ya? Okay, Syazwani, kau punya turn pula. Okay, A. A. Apa karbon? Apa karbon? Dah. Atom. Atom karbon dengan susunan elektron. Kau buka je mic kau tu. Kau tak tutup. Atom karbon dengan susunan elektron berapa? Berapa karbon? Berapa? 2. 2 apa? 2 titik 4. 4. Betul-betul. Ah. Janganlah 2.4. Betul. Memerlukan. So, dia perlukan lagi berapa tu Nurin? Syazwani. Nurin Syazwani. 4. So, dia memerlukan lagi 2. Oi, 2. 4. So, dia nak jadi oktet. So, dia perlukan lagi dia nak jadi 8. So, dia perlukan lagi 4. 4. So, memerlukan lagi 4 elektron untuk mencapai susunan elektron yang Oktet. oktet. Okay, B. Faris. Buka mic, Faris. Okay, oksigen. Apa oksigen? Dah, tak ada suara dah. Tak ada suara. Okay. Oksigen. Apa oksigen? Mimi Syazwin boleh buka mic. Fahira boleh buka mic. Tashi ni semua tak ada. Atom cikgu, atom oksigen. Sedih lah cikgu macam ni. Tak nak kawan lah. Cikgu, saya ada. Cepat cikgu, atom oksigen. Atom oksigen dengan susunan elektron 2.6. memerlukan 2. elektron untuk Oktet. untuk mencapai oktet. Okey, C. 2. 2. Apa ni? Apa tu lah? 2 atom karbon kan? Karbon ada berapa? Atom Ada karbon ada 4. berapa? Ni yang ni. Dia ada berapa ni? Ada 2 kan? Oh, pula 2. Itu elektron. Oh, 1. Satu. Eh. Satu Ha. atom karbon berkongsi berapa pasang ni? 4. 4 pasang elektron dengan 2. 1. Oksigen. Okey, membentuk 2. apa? 2. Okey, 2. 2 oksigen membentuk Molekul. molekul. Okey, molekul karbon dioksida dengan formula Apa ni? CO2. CO2. Okey, D. Atom karbon. Sarah. Ya, cikgu. Okey. Atom karbon. Berapa atom karbon? Ni berapa? Ada berapa ni? 1. Satu atom karbon menyumbang berapa elektron? 4 elektron. 4 elektron dan setiap satu daripada 2 atom oksigen menyumbang 2 elektron untuk dikongsi bersama membentuk ikatan kovalen Ganda 2. ganda 2. Okay, next. Soalan nombor E. Okay, soalan nombor E. Okay. Berapa atom karbon? 1.
Satu atom karbon membentuk berapa? Membentuk Dua. dua ikatan kovalen ganda dua dengan Dua. dua atom oksigen. Okey, F. Atom. Atom karbon mencapai susunan elektron yang Oktet. oktet dan stabil dan berapa oksigen? Atom. Atom oksigen mencapai susunan elektron yang Oktet. penat dengan koma ni, weh. Okey. So, tak apa. It's okay. So, pergi kepada page 87. Okay, ini adalah pembandingan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Okay. Antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Okay. So, anak saya dah bawa botol susu. Habib nak susu. Dia kata, Habib nak susu. Habib pergi ke Abah. Mana lah pergi ke Abah. Okay. Cikgu main tipu. So, pergi kepada soalan page 87. Okey, ikatan ionik. Okey, ikatan ionik terbentuk antara siapa? Logam dengan logam. Okey, logam dengan bukan logam. Okey, kalau ikatan kovalen. Okey. Tadi mana? Okey, elektron. Bagaimana ikatan ini terbentuk? Elektron dilepaskan oleh atom logam ataupun didermakan pun boleh juga, dan diterima oleh atom bukan logam. Okey, untuk kovalen, pasangan elektron dikongsi oleh atom-atom bukan logam yang sama atau berlainan. Okey, apakah jenis zarah yang dihasil? So, atom logam akan membentuk ion positif. Atom bukan logam membentuk ion negatif. Okey, so untuk covalent bond, neutral, molekul, apa benda aku? Cikgu bagi jawapan molekul. Molekul yang neutral. Ya, betul. Cikgu bagi jawapan. Okey. So, dekat sini nampak tak PL? PL tu maksudnya tahap penguasaan kamu lah. So, kalau kamu dapat jawab ini, TP3 lah kamu. So, TP3 untuk Sarah dan Aina dan Syazwani. Yang lain tu tak ada TP pada muka. Tak jawab soalan cikgu lagi. Cuba buka mic tu. Buka mic. Suara tu macam suara emas nak keluarkan seperti gold. Okay. So, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu ikatan hidrogen. So, semalam. Bukan semalam. Kita belajar bila? Kita belajar hari Selasa. Okay. Hari Selasa untuk ikatan, 3 ikatan. Iaitu kamu belajar mengenai ikatan hidrogen. Okay, ikatan hidrogen. Okey, nampak tak tulisan cikgu yang sudah sengit-bengit? Ikatan datif. Yang kedua, ikatan logam. Okey. So, ketiga-tiga ni, jom kita refresh balik apakah ikatan-ikatan tersebut. So, ikatan hidrogen antara hidrogen. Tak cantik lah tulisan warna ni. Kita ambil tulisan warna lain lah. Okey, so antara ikatan hidrogen dengan ikatan yang lebih elektronegatif, iaitu kalau kamu nak tengok ikatan hidronegatif, cikgu kata fluorine, oksigen ataupun nitrogen. So 3 ini. So kalau ikatan datif pula, ikatan datif adalah di antara contohnya ion hidrogen. Dia kosong elektron, so dia nak kongsikan dengan nitrogen yang sudah oktet. Okey, nitrogen dia dah oktet tapi dia ada elektron yang lebih. So dia pun jom kita kongsi sama-sama. So dia pun kongsi sama-sama. Jangan kedekut, tak baik. Okey, so kita pergi kepada ikatan logam. Ikatan logam adalah maksud dia ikatan yang dalam logam yang mana terdapat sea of electron. So sea of electron tu maksudnya namanya apa namanya? Lautan elektron. So lautan elektron ini yang akan membentuk dia punya charge. Okey, so jom kita jawab soalan yang pertama, muka surat 87, buku nilam.
Muka surat 87. Buku nilam. Saya minta maaf lah, buku nilam saya tak dapat soft copy. Macam dulu punya buku saya ada soft copy. Yang ini buku nilam saya tak ada soft copy. Kalau tak saya boleh paparkan sahaja jawapan. So kamu boleh tengok je lah. Okey, jom kita tengok. So keelektronegatifan adalah kekuatan atom dalam molekul untuk Okey, selamat datang kepada Ali Luqman. Kenapa Ali hari ni lambat masuk? Okey, so yang pertama, elektronegatif maksudnya dia nak jadi charge negatif. Bila dia nak jadi charge negatif, so that's mean what? So that's mean dia nak menerima elektron untuk mencapai susunan yang oktet. So, keelektronegatifan adalah kekuatan atom dalam molekul untuk menarik elektron. Semak jawapannya, saya dah bagi tahu, kamu kena buat kan minggu lepas kan? Hari Selasa kan? So kamu kena buat lah. So kita tengok. Hidrogen klorida, dia kata apakah itu molekul polar? Molekul polar. Apa molekul polar? Hidrogen klorida adalah molekul polar. Ini kerana atom klorin dalam molekul hidrogen klorida lebih elektronegatif daripada hidrogen. Sepasang elektron lebih hampir dengan atom klorin daripada atom hidrogen. Kemudian untuk next, so kamu kena baca lah. Berikan contoh lain bagi molekul polar. Yang ini polar-polar ni tak belajar dalam buku teks. Yang ini dia belajar. So penambahan knowledge kamu lah. So tak mungkin akan ditanya di dalam exam sebab dia tak ada dalam buku teks. Apakah itu hidrogen? Itu baru masuk. Apakah itu ikatan hidrogen? So baca balik. Kemudian I adalah contoh yang paling biasa untuk sebatian mempunyai ikatan hidrogen. Terangkan. So ini adalah cara bagaimana dia terangkan. So kamu kena ikutlah. Apabila hidrogen terikat dengan kovalent dengan atom oksigen yang elektronegatif. So kamu dah belajar bahawa oksigen ini dia lebih elektronegatif. So pasangan elektron itu lebih hampir. Lebih hampir dengan atom oksigen berbanding dengan atom oksigen. Kemudian apa dia lagu? Ini membawa kepada pembentukan charge spiral positif. Ini pun tak ada dekat dalam kamu punya buku teks tak silap saya. So hanya baca je lah. So nanti tengok kepada buku teks bagaimana dia terangkan. Ini dia punya arasnya tinggi sikit lah. Kemudian terangkan bagaimana ikatan hidrogen terbentuk dalam hidrogen fluorida. Jom kita jawab. Ini baru kamu dah belajar. Fluorin adalah atom yang lebih elektronegatif. Dia lebih elektronegatif. Maka pasangan elektron yang dikongsi, untuk dikongsi adalah lebih hampir dengan atom fluorin. Berbanding dengan atom hidrogen. Ini membawa kepada pembentukan charge separa positif pada atom hidrogen. Hidrogen dan charge separa negatif pada atom fluorin. Atom hidrogen yang bercas separa positif akan tertarik dengan atom fluorin yang bercas negatif. Ini dikenali sebagai ikatan hidrogen. Ayatnya aras tinggi sikit. So tak apa, kita follow je. Bagaimana dia kata pula ikatan hidrogen terbentuk dengan amonia? So jom, kamu tengok dia punya lukisan dah kamu faham sebenarnya hidrogen dia akan attach dengan more elektronegatif. Yang paling elektronegatif iaitu nitrogen. So nitrogen adalah lebih elektronegatif daripada hidrogen. Maka pasangan elektron yang dikongsi, dikongsi di dalam ikatan adalah lebih hampir dengan atom nitrogen berbanding hidrogen. Atom hidrogen yang bercas separa positif akan tertarik dengan atom nitrogen yang bercas separa negatif. Dikenali ikatan hidrogen. Ini adalah subtopik yang baru dalam KSSM ya. Kemudian bagaimana ikatan hidrogen mempunyai takat didih? Jom kita baca. Kamu hanya tulis je jawapan. Tulis je, cikgu baca, kamu tulis ataupun semak siapa yang tak semak. Etanol mempunyai atom hidrogen yang terikat pada oksigen seperti dalam molekul air. Terdapat
ikatan hidrogen. Okey, semak jawapannya. Ikatan hidrogen antara molekul etanol lebih banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan tersebut sebelum ia mendidih. Propana adalah molekul tak berpolar. Molekul propana ditarik oleh daya Van der Waals. Okay, daya Van der Waals. GC molekul relatif hidrogen sulfida lebih tinggi daripada air, tetapi takat didih air lebih tinggi daripada hidrogen sulfida. Kenapa? Okey, jom kita tengok. Terdapat ikatan hidrogen antara molekul air. Lebih banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan sebelum ia mendidih. Tiada ikatan hidrogen antara molekul hidrogen sulfida kerana keelektronegatifan sulfur yang rendah. So, sulfur tak ada dalam kategori ni. So, dia tak akan wujud ikatan hidrogen antara hidrogen dan sulfida. Okey, bagaimana ikatan hidrogen mempengaruhi keterlarutan pula? Okey. A. Etanol adalah molekul polar yang larut di dalam air. Etanol membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Okey. Kemudian B. Contoh lain bagi molekul polar yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air adalah amonia, hidrogen klorida dan metanol. Kekutupan bagi molekul ini menunjukkan ia akan terlarut dalam air. Okey, so siapa yang dapat jawab soalan yang dalam ini dapat TP 4 tinggi, agak tinggi. Okey, agak tinggi. Okey, kita pergi kepada muka surat 91. Okey, 91. Okey, 91 ini adalah aplikasi lah. So, kamu tahu selulosa semalam dekat mana? Dekat kertas. Kertas ada selulosa, keratin. Keratin dekat rambut. Yang ada HO tu sekali. Okey. Kemudian tengok page 91. Okey, saya bacakan, tolong semak ya. Molekul, dia kata, menyelak helaian kertas lebih mudah apabila hujung jari dibasahkan dengan air berbanding hujung jari yang kering terangkan. Okey. Sarah, Aina, ada buat tak page 91? Tak apa, jujurlah dengan saya. Saya tak marah. Ada. Ada buat tak? Ada. Ada. Buku kerja. Dia suka tanya soalan entah faham apa. Aina, woi. Okey, tak. Cikgu bagi kerja semalam hari Selasa. Okey. Sibuk buat projek kan? Itulah cikgu tak sempat. Cikgu bagi projek, cikgu bagi kerja banyak betul. Matematik lagi, cikgu fizik lagi. Macam-macam kami kena buat projek cikgu. Cikgu faham, tak apa. Tak nak buat kerja cikgu dah tu. Okey, kalau dah siap, alhamdulillah. Okey, tahniah kepada yang dah siap. Okey, jom kita semak. Molekul selulosa yang membentuk kertas adalah molekul polar. Okey, ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen bercaj separuh positif dalam air tertarik kepada bercaj separuh negatif atom oksigen di dalam selulosa. Apabila hujung jari basah, terdapat ikatan hidrogen antara molekul air dan selulosa di dalam kertas. Dengan itu, lebih mudah untuk menyelak helaian kertas. Okey, kemudian apabila hujung jari kering, tiada ikatan hidrogen. So, bila kering, tak ada ikatan hidrogen. Okey. Okey, kemudian kalau yang dalam rambut. Rambut basah dia kata, dia lebih melekit daripada rambut kering. Kenapa? Okey. Molekul keratin yang membentuk lapisan luar rambut ialah molekul polar. Okey, molekul polar tu maksudnya dia boleh membentuk ikatan hidrogen lah. Okey. Kemudian page 92. Ikatan hidrogen. So, maksudnya ni, bila saya nak semak je buku nanti naik sekolah, ini semua dah komplit. Jawapan semua dah lengkap. No excuse yang kata cikgu tak tahu, cikgu tak masuk kelas. So, no ya. So, ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen bercaj separuh positif di dalam air. Tertarik kepada atom oksigen bercaj separuh negatif.
Apabila rambut basah terdapat, bila basah ingat tak semalam cikgu kata, so molekul daripada air yang kamu basahkan tu dengan rambut kamu pun ada ikatan hidrogen, dia akan membuat ikatan hidrogen. Apabila rambut basah terdapat ikatan hidrogen antara siapa? Antara molekul air dan keratin. Apabila rambut kering tiada ikatan hidrogen terbentuk. Pergi kepada rajah nombor 2. Dia kata, rajah menunjukkan susunan molekul air, cecair dan ais. Soalan dia. Terangkan susunan molekul air di dalam air. Semak jawapan dia. Dalam air, molekul air disusun rapat oleh ikatan hidrogen dan bergerak secara rawak. Terangkan susunan molekul air. Apabila air membeku, ikatan hidrogen adalah stabil. Susunan molekul air menjauhi antara satu sama lain. So dah makin jauh. Sebab dia dah cair. Apabila apakah kesan peningkatan isi padu ais? Dia kata, kesan peningkatan isi padu ais adalah ketumpatannya menjadi rendah. So dia makin floating. Floating tu maksudnya dia akan semakin timbul lah. Dia akan ketumpatan rendah. Mengapa ais terapung? Ais terapung kerana ais adalah kurang tumpat daripada air. Itu benda yang senang. Pergi kepada page 93. Ikatan datif. So yang ini tak ada soalan. Dia hanya bagi contoh. Dia bagi contoh yang inilah. Yang saya lukis ini. Dia bagi contoh. Lagi satu ikatan hidroksonium. Ikatan hidroksonium ni. Kalau kamu tengok dia punya itu balik. Contohnya dia antara air. So maksudnya daripada molekul air O26. So air ada hidrogen kan. So hidrogen sini. So ini hidrogen. Ini adalah hidrogen. So dia akan kongsi dekat sini. Satu. So ini satu lagi daripada sini. So 2, 4, 6. So maksudnya kalau kamu nampak dia ada lebih. So dia ada lebih lagi elektron dekat sini. So nanti hidrogen daripada klorida. HCl. Ini HCl. Dia punya ini adalah 2 lah. So HCl. So sini dia adalah Cl. So Cl 2 kita lukis. Kemudian ini Cl ya. So dia kongsi kan. So ada 2. So dah lengkap lah sini. Kemudian H daripada sini dia akan pergi ke sini. So dia akan jadi hidroksonium dekat sini. So Cl tadi dia akan keluar. Bila dia keluar sebab tu Cl tadi dia dah susunan oktet dia lah. Ini Cl 2 so sebab itu lukisan dia akan jadi macam ini. Dia akan jadi negatif kat sini. So yang ini dia akan combine dengan sini. Maksudnya hidrogen akan pergi sini lah. Yang ini hidrogen dia akan pergi sini. Bagaimana? So kalau kamu tengok explanation dia. Ion hidrogen akan dipindahkan daripada hidrogen ni dipindahkan kepada hidrogen klorida kepada sepasang elektron tersendiri pada atom oksigen. Dah. Pergi kepada 5.6, itu adalah metallic bond. Yang inilah ametallic bond. Tengok page 94. Page 94, terangkan bagaimana ikatan logam terbentuk. So, apabila atom yang bawah tu, kecil tu, apabila atom kehilangan elektron, ia menjadi ion positif. Atom kehilangan elektron dah ya. Dalam ikatan logam, hanya elektron luar yang bergerak, iaitu ion-ion logam yang positif tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Nyatakan sifat-sifat logam. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Kuantiti tenaga yang banyak diperlukan untuk mengatasi tarikan elektrostatik. Konduktor elektrik yang baik. Tengok soal jawapan dia. Elektron yang dinyah setempat. Elektron yang dinyah setempat. Siapa nanti tak dapat, kamu boleh tengok video cikgu ya. Page 95. Belum lagi.
Elektron yang dinyah setempat 94 lagi ya, dapat bergerak bebas untuk mengalirkan arus elektrik. Sekali lagi, elektron dinyah setempat dapat mengalir dan membawa charge daripada negatif terminal kepada positif terminal. Okey, tengok page 95. Okey, page 95 ni adalah perbezaan. Okey, perbezaan di antara ikatan ion, ikatan kovalent dan ikatan logam. Oh, agak banyak juga nak kena buat ni koma. Dalam buku ni banyak ni. Okey, cukup ke masa kita? Tak apa, kita hari sampai pukul 2 kan? Okey. Page 95. Okey, page 95. Okey, ini adalah antara ikatan ion, ikatan kovalent dan ikatan logam. Okey, ikatan ionik. Okey, antara logam kumpulan 1, 2 dan 13 dan bukan logam. Okey, skala ikatan kovalent antara bukan logam dan bukan logam. Okey, pergi. Bagaimana ikatan ini terbentuk? Okey, ikatan ionik, elektron dilepaskan. Okey, oleh atom untuk membentuk ion positif. Okey, yang kedua, elektron diterima oleh siapa? Oleh atom bukan logam nak membentuk ion negatif. Okey, tengok kovalent pula. Okey, pasangan elektron dikongsi. Tadi dipindahkan, sekarang dikongsi. Okey, dia akan dikongsi, pasangan elektron dikongsi oleh atom bukan logam. Okey, pergi kepada ikatan logam. Okey, atom logam kehilangan elektron valence untuk membentuk lautan elektron dinyah setempat. Daya elektrostatik yang kuat antara lautan elektron dan ion-ion logam. Okey, so metal bond di dalam logam sajalah. Okey, pergi kepada page 96. Okey, ini adalah eksperimen. Okey, ini adalah eksperimen yang dah kamu buat hari tu. Kalau kamu ingat lagi lah. Okey, kita tengok kepada yang pertama. Okey, so kalau eksperimen, kita buka kepada eksperimen buku teks. Okey. Okey, ini tingkatan 5. Sorry. So, pergi kepada eksperimen yang dah kamu buat hari tu. Okey, tengok. Okey, ini eksperimen kamu. Okey. Okay, yang pertama. Cuba tengok. Okey, eksperimen. Okey. To compare. Untuk membezakan antara electric conductivity. Kekondaksian elektrik di dalam sebatian ionik dan kovalent. Okey. So, bagaimana kamu nak buat ini? Okey, kalau kamu tengok page 96 tu bahasa Inggeris. Kita pergi kepada page 97 ya. Okey. So dia kata dekat sini pemboleh ubah dia kamu dah ubah-ubah pelambang dua bromida dan anaftalina. Okey, yang bergerak balas adalah kekondaksian, yang dimalahkan adalah elektron karbon. Okey, apakah hipotesis? So hipotesis kamu boleh tengok dalam kamu punya buku teks kat sini. So kamu tengok nanti ya. Okey, kamu tengok nanti. Okey. Aduh dah. Okey, kalau ikut kepada sini, dia tak sama dalam ini. So, agak-agak siapa yang boleh kondaksi? So, pelambang 2 bromida tak boleh kondaksi kalau keadaan pepejal. Okey, tapi dia boleh kondaksi dalam keadaan lebur. Manakala naftalina dua-dua tak boleh. Dalam keadaan lebur tak boleh, dalam keadaan pepejal pun tak boleh. So, nanti kamu tengok pemerhatian, kamu pun dah buat dan kamu juga buatkan kesimpulan. Okey, yang kedua, kamu nak kaji takat lebur dan takat didih untuk sebatian ion dan kovalent. So, ini pun sama juga. Buatkan dia punya pemerhatian dan kesimpulan. Okey, sama juga untuk keterlarutan. Buatkan hipotesis dan kesimpulan. Kalau kita nak bincang semua hari ni memang tak sempat lah. Okey, kita tengok kepada comparison. Okey, antara antara ionik dengan covalent. Okey. So, kamu punya buku page 100. Okey, semua orang tengok page 100. Okey, apa beza dia kata antara sebatian ionik dengan ikatan kovalent, iaitu molekul ringkas dan molekul raksasa. Okey, giant molecule. Okey, yang ini ya. So, apa beza dia? Okey, beza dia, okey, yang pertama bandingkan dia kata. So, takat lebur. Yang pertama kita pergi kepada sebatian ion ya. Takat lebur dan takat didih tinggi kerana ion positif dan ion negatif ditarik oleh daya tarikan elektrostatik. Yang ini. Kita bagi dah ni.
Okey, daya tarikan elektrostatik. Alamak, sorry. Okey, saya pakai highlighter. Okey, daya tarikan elektrostatik. Okey. Yang kuat. Banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Okey, pergi kepada molekul ringkas. Takat lebur dan takat didih rendah kerana daya apa? Van der Waals. Van der Waals. Yang ini ya. Okey, daya tarikan Van der Waals. Yang lemah. Yang lemah antara molekul. Sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Okey, sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Okey, kemudian molekul raksasa, takat lebur yang sangat tinggi. Ikatan kovalen karbon-karbon yang sangat kuat untuk diputuskan. Okey, untuk diputuskan. Okey, bandingkan dikata kekondaksian. Untuk sebatian ionik, tidak boleh mengkondaksi dalam keadaan apa? Pepejal. Okey, pepejal dia tak boleh kondak. Okey, kondaks. Okey, pepejal. Tapi dia boleh kondak dalam keadaan lebu. Dia boleh mengkondaksi di dalam keadaan leburan atau aqueous. Okey, dalam bentuk pepejal, ion-ion tidak bebas untuk bergerak dalam keadaan leburan atau aqueous. Ion-ion bebas bergerak untuk ditarik ke anon atau katon. Okey, untuk molekul ringkas kovalen tidak boleh, okey, dia tak boleh mengkondaksikan elektrik. Sebatian kovalen terdiri daripada molekul yang neutral. Tidak ada ion yang bebas bergerak. Okey, molekul raksasa, berlian dan silikon dioksida tidak boleh mengkondaksi. Tidak boleh mengkondaksi. Grafit dia boleh mengkondaksi. Kenapa? Sebab ada elektron di nyah setempat. Ini yang kamu belajar tadi. Okey, di nyah setempat di antara lapisan heksagonal. Okey, bandingkan di pulak kata keterlarutan air dan pelarut. So, kalau sebatian ion ni, okay, kebanyakannya larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey. Kalau molekul ringkas tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Pelarut organik kena ingat ya, pernah keluar dalam SPM tahun 2020. Ether, alkohol, benzina, tetraklorometana dan propanon. Okey. Kemudian pergi kepada contoh. Okey, kalau sebatian ionik kamu bagilah. Okay, contohnya plumbum 2 bromida, natrium klorida, cuprum 2 sulfit. Okey, untuk molekul ringkas ikatan kovalen naftalina, asetamida, heksana. Okey, molekul raksasa dalam buku ada berlian, grafit, silikon dioksida. Okey, dah siap. Okey, kita pergi kepada soalan page 102. Okey, dekat sini cikgu nak ajar macam mana nak jawab soalan struktur. Okey, sila tengok betul-betul. Okey. So, muka surat 102 ya. Okey, semua dah sedia? Ke ngantuk? Okey, jadual di bawah menunjukkan maklumat tentang dua jenis bahan yang berbeza. Yang pertama, kamu ada molekul gergasi. Yang kedua, kita ada molekul kecil. Okey, maksudnya molekul ringkas lah. Okey, dua ni ya. Okey, soalan yang pertama. Bandingkan takat lebur dan takat didih bagi bahan P dan Q. Okey, kalau soalan dia kata banding, kamu kena cakap mana lebih tinggi. Contoh, okey, tulis ya. Bahan P. Okey, bahan P. Mana bahan P? Tak tahu. Bahan P mempunyai takat lebur dan takat didih yang sangat tinggi. Okay, pemeriksa nampak kamu membandingkan satu markah. Okay, kemudian ikatan kovalen, karbon-karbon yang sangat kuat diperlukan untuk memutuskan keseluruhan struktur sebelum peleburan dan
pendidihan berlaku. Bahan Q mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Takat lebur dan takat didih yang rendah. Kerana van der Waals yang lemah. Van der Waals. Yang lemah antara molekul. Hanya sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Kemudian nombor B, ramalkan. Dia suruh ramalkan conduction elektrik dalam bahan P dan Q. So P tadi kamu tahu dia ada melting dengan boiling point dia sangat tinggi. Takat lebur dan takat didih yang tinggi. Bahan P dan bahan Q boleh tak dia mengkonduksikan elektrik? Dua-dua ni kovalent. Kovalent boleh tak mengkonduksi elektrik? Aina. Sarah? Udah, tak ada. P dengan Q ni adalah covalent. So, covalent tidak boleh mengkonduksi elektrik. So, kamu buat bahan P dan bahan Q tidak boleh mengkonduksi elektrik kerana kedua-duanya adalah sebatian molekul neutral. Sebatian molekul neutral. Tiada ion yang bebas bergerak. Bila dalam keadaan molekul neutral, dia tak ada ion yang bebas bergerak. Tiada ion yang bergerak bebas dalam kedua-dua sebatian. Bahan P dan bahan Q juga, bahan P dan bahan Q juga tiada elektron dinyah setempat. Tiada elektron dinyah setempat kerana semua elektron valence digunakan untuk ikatan kovalent. Digunakan untuk ikatan kovalent. Nombor 2. Kalau kamu tengok, nombor 2 ni, bahan dia bagi V, W, X dan Y. So, dia bagi V, W, X dan Y. Untuk V ni negatif 7, untuk ini 80, 808, 1080. Kalau kamu tengok V tadi, tak boleh konduksi, tak boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ni cannot, ni cannot. So, ini pun tak boleh, ini tak boleh. Ini boleh. Ini boleh dan ini boleh. Ini pun boleh dan ini pun boleh. So, dapat tengok sini. Jawab soalan nombor Y. A1. Antara bahan di atas, yang manakah cuprum? Beri sebab bagi jawapan anda. So, cuprum tu maksudnya logam kan? So, logam. Kalau logam kamu dah belajar dia ada ikatan logam. Yang mana dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. So, antara V, W, X dan Y, mana ialah takat lebur yang paling tinggi? So, kalau kamu tengok soalan kamu adalah Y. So, Y itu adalah ikatannya takat lebur yang tinggi. So, kamu buat Y. Kenapa? Sebab dia boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan apa ni? Pepejal dan leburan. Nampak ni? Pepejal dan leburan. Nombor 2. Terangkan bagaimana cuprum mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal. So, yang ini kamu kena explain ikut kepada ikatan logam. Atom cuprum, kalau kamu sebut cuprum saja salah ya. Ini jawapan ya, A2. Atom cuprum membebaskan elektron. Atom cuprum membebaskan elektron untuk membentuk elektron dinyah setempat.
elektron dinyah setempat yang bebas bergerak. Yang bebas bergerak. Apabila tenaga elektrik digunakan, elektron dinyah setempat ini mengalir. Elektron dinyah setempat ini mengalir dan saya baca lagi sekali. Apabila tenaga elektrik digunakan, elektron dinyah setempat itu mengalir. Mengalir dan membawa charge. Dari terminal negatif ke terminal positif. Dari terminal negatif ke terminal positif. Kemudian B. Nyatakan jenis zarah dalam V dengan W. So, V dengan W ni, dua-dua ni. Kalau V tadi, ini pun koinot. So, dua-dua ni tak boleh mengkonduksi dalam keadaan pepejal dan lebu. So, dua-dua ni confirm dalam keadaan molekul, bukan ion. Molekul. So, jelaskan dia kata, kenapa tak boleh mengkonduksi elektrik. Bahan V dengan W ni, bahan V dengan W ni terdiri daripada molekul neutral. Molekul neutral. So, ada tak ion yang bebas bergerak? Tiada. So, tiada ion yang bebas bergerak. Tiada ion yang bebas bergerak dalam keadaan pepejal dan leburan. Dalam keadaan pepejal dan leburan. Soalan C. Soalan C yang pertama, apakah keadaan fizikal V pada suhu bilik? Macam mana kamu nak tahu? Yang ini takat lebur. Suhu bilik kamu tahu lebih kurang suhu dia adalah 26, 27, 36, lebih kurang lah macam itulah. So, kalau ini dia dah mencapai negatif 7 dah lah takat lebur. Kalau 30 lebih, confirm lah. Dia adalah dalam keadaan liquid. Adapun dalam keadaan cecair. Cecair. Kemudian dia suruh kamu lukiskan keadaan V. So, kalau keadaan V tadi dia adalah cecair. So, dia rapat tapi tak adalah jauh sangat. Kemudian nombor E. D ni pastikan macam cikgu ajar tadi, saiz kena sama dan jangan overlap ya. E. Jelaskan mengapa takat lebur dan takat didih bahan V dan W rendah. Salin ya. Daya van der Waals, yang ini ya, daya van der Waals antara molekul lemah. Antara molekul lemah. Sedikit tenaga haba diperlukan. Sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasinya. Untuk mengatasinya. Nombor F1. Nyatakan jenis zarah dalam sebatian X. So, kamu nampak sebatian X ini dia punya takat leburnya pun dah 808. So, tinggi jugalah. Dua-dua dia boleh conduct. So, confirm lah dua-dua ni adalah ion. Ion. So, nyatakan jenis zarah ion. F2. Bahan X. Jelaskan kenapa dia kata bahan X. Bahan X ni tak boleh konduksi dalam keadaan pepejal. Oh, dia tak boleh. Yang ini saya salah lah tadi. Kenapa dia tak boleh konduksi dalam elektron pepejal? So, kamu tahu bahawa dalam keadaan pepejal ada tak ion yang bebas bergerak? Tak ada. So, tiada ion yang bebas bergerak dalam keadaan pepejal. So dalam keadaan leburan terdapat ion yang bebas bergerak. Boleh. So, ini dia bagi QR code untuk latihan topikal. Kamu boleh buat, kamu boleh tengok nanti. So nanti, so kerja kamu untuk cuti sekolah. Ingat ya, dengar ya, cuti sekolah bukanlah cuti semata-mata cuti. So, sila tengok kamu punya, ini bukan. Ini. Buku modul yang kamu photostat. Buku modul. Saya nak ingatkan kamu bahawa cuti bukan sekadar cuti. Cuti minggu kedua nanti kita kena buat kelas, akan buat kelas untuk semak. Yang pertama kamu kena settlekan lah, maksudnya bab 4 jadual berkala. Jadual berkala, nampak tak? Soalan dia banyak kan? Ada 5 soalan dalam modul yang cikgu dah
fotostatkan tu. So, sila jawab untuk jadual berkala. Okey, kemudian kerja kamu adalah bab 5, ikatan kimia. Ikatan kimia. Okey, tolong buat, tengok. Okey, muka surat 28, 29 sehinggalah habis bab itu, iaitu 32. Okey. Cuti lama kan? Mana tahu cuti lagi kan Aina kan? Okey, so siapkanlah nanti. Okey. Okey, kalau kamu tengok, okey, untuk soalan struktur ada punya esei, okey, kamu pergi kepada soalan esei, banyak soalan esei. Saya kira ada 10 soalan esei. So, soalan kamu punya task untuk cuti sekolah ini, SBP tahun 2017, tandakan. SBP tahun 2017. Okey. Johor 2017. SBP dan Johor 2017. Yang ini boleh try juga untuk MRSM 2017. So, 3 soalan esei. Start daripada SBP, MRSM dan Johor. So, kamu boleh start hari ni, hari Khamis. Sehinggalah minggu kedua nanti kita akan bincang. Okay, minggu kedua cuti sekolah. Ingat ya, kita punya pertemuan minggu kedua cuti sekolah kita ada kelas tambahan. Minggu kedua cuti sekolah kita ada kelas tambahan untuk membincangkan soalan struktur dan soalan esei. Cikgu, soalan esei nak buat kat mana? Okay, dengar baik-baik. Nanti soalan esei tolong buat di dalam kertas testpad sekolah. Cikgu tak ada testpad sekolah, boleh buat testpad lain. Okey, nanti cikgu akan belikan kamu setiap seorang, saya akan belikan fail. So, nanti semua soalan esei kamu masuk dalam fail tersebut. Okey, peruntukan dalam seorang lebih kurang RM2 je, RM1 lebih. Saya tengok DIY pun murah je. So, nanti kumpul dulu semua esei tu. Naik cuti, saya akan bagi file. Okay, so nanti kamu tolong masukkan dalam file. Semua, okay, dalam modul ni, kita ada banyak soalan esei. Semua soalan esei kamu masukkan dalam file tersebut. Okay, saya akan masukkan dalam file tersebut. Bukan file sembarang file. File plastik. Mahal juga lah. Bukan file pocket. Okay, so ingat ya, pertemuan kita akan datang. Okay, minggu kedua. Kerja sekolah tolong buatkan. Okay, bab jadual berkala dan formula ikatan bonding. Okay, ikatan kimia. Okay, sampai situ saja untuk hari ini punya kelas. Terima kasih hadir dan terima kasihlah senyap je yang beberapa pelajar-pelajar yang senyap tu. Okay, jumpa lagi untuk lain hari. So, ada lagi masa. Tolong buat sekarang, ada 15 minit lagi. Okay, 15 minit lagi buatlah soalan struktur itu dulu. Okay, so jumpa lagi akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.